Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni Fatwa Iman, beriman kepada dalam bab beriman kepada Rasul. Dalam bab beriman kepada Rasul kita sambung soalan yang ke-48, Muhammad sebagai imam. Muhammad sebagai imam tajuknya soalan dia. Jadi soalan, apakah hikmah di sebalik perlantikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam kepada para nabi yang lain ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj? Sebab apa dah? Hikmah apa? Jadi nabi ni pergi ke Baitul Maqdis, jadi tu imam kepada seluruh para nabi dah. Jawapannya, hikmah Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai imam salat kepada para nabi di Masjidil Aqsa menunjukkan baginda adalah pemimpin yang mulia. Hal ini telah ditegaskan oleh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala rahmatullah alaih ketika memulakan pentafsiran terhadap surah Al-Isra'. Beliau berkata, Ibn Katsir kata dah, kemudian Allah ingin membuktikan kepada Nabi lain tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW dengan melantiknya menjadi imam salat. Allah nak suruh nampak ni bukti mulia Nabi berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Nabi ni paling mulia gitulah. Jadi tanda dia imam salat, kepala ketua lah. Ini berdasarkan isyarat malaikat Jibril AS kepada baginda. Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin para nabi dan lebih afdal daripada mereka semua para nabi yang lain. Isyaratnya dengan semaya dia email lah. Sabda Rasulullah SAW, ana sayyidun waladi Adam yawmal qiyamati wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'an wa awwalu musyafa'in. Maksudnya, aku adalah pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang yang pertama yang keluar dari kubur. Aku adalah orang yang pertama yang memperolehi syafaat. Dan aku adalah orang yang pertama yang dibenarkan memberi syafaat. Riwayat Muslim 2278. Ada sebagian ulama menyebutkan bahawa ia menunjukkan umat ini adalah pemimpin pada seluruh umat manusia lain. Jadi bukan Nabi sahaja, umat Nabi Muhammad macam pemimpin pada berbanding umat lain lah sebelum Nabi Muhammad. Okey, soalan ke-49, maksumnya para nabi. Jadi soalannya berbunyi, adakah kepercayaan bahawa para nabi tidak maksum boleh menjejaskan akidah seseorang jadi sesat kafir ke kan? Ada tak percaya nabi ni maksum? Jawapannya, para nabi merupakan manusia yang terpilih dan antara makhluk Allah yang paling mulia. Mereka ditugaskan untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah kepada umat manusia. Allah menjadikan mereka ni, para nabi ni, sebagai perantara untuk menyampaikan agama ini kepada makhluknya. Mereka para nabi diperintahkan untuk menyampaikan amanah kepada Allah. Jadi tunaikan amanah. Amanah Allah ni kena sampaikanlah. Firman Allah SWT, ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Maksudnya, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan padanya kitab suci. Nabi lah, nabi tu diberi kitab suci, Rasulullah, dan hikmah, ilmu pengetahuan serta pangkat kenabian. Oleh itu, jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum lain yang tidak akan mengingkarinya. Surah An-Na'am ayat 49. Jadi kalau kaum itu tak terima dakwah para nabi, kaum lain terima dah. Walaupun para nabi termasuk jenis manusia yang tugaskan untuk menyampaikan wahyu daripada Allah SWT, sifat maksum mereka terletak pada beberapa perkara. Jadi maksum bukan semua perkara dah. Jadi maksum dari beberapa perkara. Pertama, maksum terpelihara daripada salah dan silap dalam menyampaikan agama. Ajaran agama betul belaka nabi ni. Dah. Pasal memang dia utus kepada manusia untuk sampai ke agama dia. Jadi agama tu mesti betul belaka, tak kesilap lah. Perkara dunia mungkin lah, perkara agama tak silap. Yang kedua, maksum daripada kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia. Kesalahan biasa manusia pun tak buat juga lah. Okay, jadi maksum dalam menyampaikan agama ni, huraian dia. Para nabi maksum dalam menyampaikan apa sahaja yang mereka terima daripada Allah. Mereka tidak pernah menyembunyikan apa-apa yang diwahyukan pada mereka, benda-benda agama ni, ritual keagamaan, dia cerita habis. Tak tinggal. Mereka juga tidak pernah menambahkan wahyu mengikut kehendak mereka sendiri dah. Bukan ikut nafsu mereka, bahkan semuanya 100% serupa, pure dah, tulen daripada Allah. Firman Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Maksudnya,
Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah turunkan padamu daripada Tuhanmu. Dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Allah jualah yang akan meliharamu daripada kejahatan manusia. Surah Al-Anbiya ayat 67. Firman Allah SWT, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil wala la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maksudnya, kalau Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta, sudah tentulah kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Jadi kalau berlawak atas nama agama, atas nama Allah SWT ni, kalau Nabi berlawak bohong, mestilah kena sentak dah. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya mati dengan serta-merta kalau sebab benda bukan agama yang Allah ajarlah. Tidak ada seorang pun antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menimpanya kalau dia seleweng. Surah Al-Haqqah ayat 44 hingga 47. Firman Allah SWT, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Maksudnya, dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh tuduh dan disangka buruk terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang ghaib. Surat Takwir ayat 24. Benda ghaib, benda agama, kepercayaan, keyakinan akidah tu semua Nabi ayat tu kena percaya betul berlaku. Ketika mentafsirkan ayat di atas, Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, baginda tidak kedekut dalam menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nabi ni cerita habis, tak ada benda susu lah, benda tutup. Baginda juga tidak pernah menyembunyikan sebahagian daripadanya dah. Sebahagian apa tidak, cerita habis. Bahkan baginda merupakan pemegang amanah bagi penghuni langit dan bumi serta menyampaikan risalah Tuhannya dengan baik. Baginda tidak pernah bakhil walaupun sedikit dalam menyampaikan wahyu, sama ada kepada yang kaya maupun kepada yang miskin, kepada pemimpin maupun kepada rakyat, lelaki maupun wanita, penduduk bandar maupun kampung, semua Nabi cerita belaka tidak tutup. Semua ajaran agama disampaikan 100%. Oleh itu Allah mengutuskan baginda di kalangan umat yang jahil dan buta huruf. Mereka telah menjadi orang-orang berilmu dan menyembah Allah sebelum baginda wafat lagi. Mereka adalah rujukan dalam pelbagai bidang ilmu. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, umat Islam bersepakat bahawa para Nabi, terutamanya Nabi Muhammad SAW, terpelihara daripada kesalahan dalam menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah. Firman Allah SWT, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Maksudnya, mi bintang semasa ia menjunam, rakan kamu Nabi Muhammad yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu, tidaklah ia menyeleweng dari jalan yang benar dan tidak pula sesat dengan kepercayaan yang salah. Dia ni Nabi ni tidak berperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala diperkatakannya para Nabi itu, kata Nabi itu, sama ada Al-Quran atau hadis, hanyalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Wahyu itu diajar kepadanya oleh malaikat Jibril yang gagah perkasa. Surah An-Najm ayat 1 hingga 5. Ini merangkumi perkataan, perbuatan maupun pengakuan. Para ulama tidak berselisih pendapat dalam perkara ini. Fatwa Ibn Baz jilid 6 muka surat 371. Jadi para rasul tidak pernah lupa dengan apa yang diwahyukan ke atasnya, melainkan jika itulah dimasahkan, dibatalkan oleh Allah sendiri, memberikan jaminan pada rasulnya bahawa wahyu yang pernah dibaca tidak akan dilupakan malaikat dengan kehendak Allah jua, dan Al-Quran telah dihimpunkan ke dalam dadanya. Firman Allah SWT, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Maksudnya, kami sentiasa menjadikan engkau wahai Muhammad dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril, sehingga engkau menghafalnya dan tidak lupa, melainkan jika Allah menghendaki engkau lupa. Surah Al-A'la ayat 6 hingga 7. Firman Allah SWT, inna alina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maksudnya, sungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, bacalah menurut bacaan itu tersebut. Surah Al-Qiyamah ayat 17 hingga 18. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata apa?
Antara tanda kenabian ialah mereka maksum. Dalam apa-apa yang disampaikan daripada Allah, betul belaka, tak ada bohong, tak ada susuk, tak ada sipir. Setiap berita yang disampaikan oleh Nabi ini adalah sesuatu yang benar. Allah memberitahu berita gaib kepada seorang Nabi. Kemudian baginda menyampaikan berita itu kepada manusia. Rasul diperintahkan berdakwah kepada makhluk dan menyampaikan risalah Tuhan pada mereka. Majmu' Fatwa jilid 18 muka 17. Maksud apa? Maksud dari kesalahan manusia biasa pun Nabi maksudnya. Ia terbahagi pada berapa bahagian pula. Yang pertama, para Nabi tidak pernah melakukan dosa besar-besar. Para Nabi tidak pernah melakukan dosa besar selama-lamanya. Mereka terpelihara daripada perbuatan tersebut. Sama ada sebelum dilantik ataupun selepas dilantik. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, sebahagian besar para ulama dan umat Islam menegaskan bahawa para Nabi terpelihara daripada dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil. Ia juga pendapat sebagai besar ulama tafsir dan hadis dan fiqh. Bahkan pendapat yang sama diukilkan daripada ulama salaf, para imam, tabi'in dan tabi'in. Majmu' Fatwa jilid 4 muka 319. Jadi hak dosa kecil ni tidak sepakat lah. Ramai juga kata Nabi tak buat dosa besar. Dosa kecil ni masih ada lagi. Wallahu'alam lah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata gitu dah. Tak apalah, gitu perbahasan khilaf lah. Yang kedua, mereka tidak masuk dalam perkara-perkara tidak ada kaitan dengan wahyu. Dah benda ubat kau apa bukan kaitan dengan wahyu dah. Jadi tidak mesti sekata-kata tepat lah dah. Ada kemungkinan para Nabi melakukan dosa-dosa kecil. Kebanyakan ulama berpendapat mereka tidak selamat daripada dosa-dosa kecil dah. Bukan dosa besar, dosa kecil dah. Ini cerita Nabi dulu. Nabi kita tahu tak ada lah dah. Tapi jika mereka terlibat, mereka tidak akan berterusan dengan perbuatan tersebut dan bukan dengan sengaja. Allah akan menegur mereka para Nabi itu, lalu mereka segera bertaubat. Antara dalil yang menyatakan mereka mungkin melakukan dosa-dosa kecil tanpa sengaja ialah firman Allah SWT, wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Maksudnya dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan. Kemudian Tuhannya memilihnya dengan diberi taufik untuk bertaubat. Lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk. Surah Taha ayat 101 hingga 122. Ini menunjukkan bahawa Nabi Adam AS terjebak ke dalam gejala maksiat tanpa disengajakan. Tetapi akhirnya beliau bertaubat kepada Allah atas perbuatan itu. Firman Allah SWT, qala hadza min 'amali syaitan innahu 'aduwwun mudhillun mubin. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya ketika itu Musa berkata, ini adalah kerja syaitan, sungguh syaitan itu musuh yang menyesatkan. Yang nyata angkaranya dia merayu dengan sesal. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Oleh itu ampunilah dosaku. Oleh itu Allah Ta'ala menerima taubatnya lalu mengampunkan dosanya. Sesungguhnya Allah jualah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Surah Al-Qasas ayat 15 hingga 16. Nabi Musa AS mengakui dosanya dan memohon ampun kepada Allah selepas membunuh salah seorang kaum Qibti. Itulah Arab Asar. Kaum Qibti, lalu Allah mengampuni dosanya itu. Firman Allah SWT, fastaghfar rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghfarna lahu dhalika wa inna lahu 'indana lazulfa ma'ab. Indana lazulfa husna ma'ab. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Maksudnya lalu dia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud serta kembali bertaubat. Itu kami ampunkan kesalahannya. Sungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami serta sebaik-baik tempat kembali pada hari kiamat kelak. Surah As-Sad ayat 4 hingga 25. Kesalahan Nabi Daud AS ialah beliau terlalu gopoh mengenai kehukuman sebelum mendengar penjelasan pihak kedua yang sedang bertikai. Firman Allah SWT, Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, wahai Nabi, mengapa engkau haramkan dengan bersumpah menyekat dirimu daripada menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Kerana engkau hendak mencari keredaan isteri-isterimu. Dalam pada itu Allah mengampunkan kesilapanmu itu. Dan Allah sememangnya maha pengampun lagi maha mengasihani. Surah At-Tahrim ayat 1. Kisah ini masyhur. Ia berkenaan masalah rumah tangga yang dihadapi oleh Nabi SAW dengan sebahagian isterinya. Jadi Allah juga pernah menegur Nabi SAW berhubung dengan tawanan dalam perang Badar.
Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, ketika pihak musuh ditawan, Rasulullah SAW meminta pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu berhubung dengan kedudukan tawanan perang tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa kesemua mereka adalah sepupu dan saudara-saudara umat Islam, anak beranak, saudara mara umat Islam. Bila mencadangkan agar baginda minta wang tebusan pada mereka sahaja, tak perlu bunuh ke apa lah. Hasil tebusan itu boleh digunakan untuk melawan orang kafir semula. Mungkin suatu hari mereka akan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW meminta pandangan Umar radhiyallahu anhu. Umar membantah cadangan Abu Bakar tersebut. Beliau meminta umat Islam menunjukkan kekuatan mereka dengan memenggal leher mereka. Bunuh habislah ketua-ketua musyrikin. Beliau mencadangkan Ali mengheret Uqal dan memenggal lehernya. Beliau sendiri akan mengheret dan memenggal seorang. Pada pendapatnya mereka semua adalah pemimpin orang kafir dan penyebab kepada bencana. Takut dia start. Kalau lepas dia kumpul tentera Islam pun nak, orang Islam pun nak. Takut gitulah dah. Macam orang fitnah. Kalau tarik sama, dia kata minta maaf tarik sama pun. Dia boleh teruskan sama kerana untuk pengajaran anak. Gitulah dah. Pada bagian apa Rasulullah SAW memilih pendapat Abu Bakar dan menolak pendapat Umar. Keesokan harinya ketika Umar keluar rumah, beliau melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang menangis. Beliau bertanya puncanya kerana beliau juga ingin menangis bersama-sama mereka. Rasulullah SAW menjelaskan bahawa baginda menangis kerana telah bersetuju dengan cadangan Abu Bakar, sedangkan cadangan Umar lah yang menepati kehendak Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat berikut ini. Ma kana nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yasjuna fi hatta yuskina fil ard. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Maksudnya tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sehingga dia dapat membunuh sebanyak-banyaknya musuh Islam di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedangkan Allah menghendaki kamu perolehi pahala akhirat. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan daripada Allah yang terdahulu, tentulah kamu ditimpakan azab seksa yang besar disebabkan tebusan yang kamu ambil daripada tawanan tersebut. Oleh itu makanlah daripada apa yang kamu telah dapat dalam peperangan itu sebagai benda yang halal lagi baik, serta bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Anfal ayat 7 hingga 9. Keputusan Rasulullah SAW untuk memaafkan tawanan perang Badar merupakan ijtihad selepas bermusyawarah dengan sahabatnya. Ketika itu baginda belum menerima sebarang wahyu daripada Allah SWT berhubungan dengan masalah tersebut. Firman Allah SWT, abasat walla an ja'ahul a'ma. Maksudnya, baginda memasangkan muka dan berpaling kerana baginda didatangi orang buta. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 2. Ayat di atas merujuk kepada kisah seorang sahabat agung iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum. Kerana beliau Rasulullah SAW telah ditegur oleh Allah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, sebahagian besar ulama berpendapat para nabi tidak terselamat daripada dosa-dosa kecil, tetapi mereka tidaklah berkekalan melakukan dosa itu tersebut. Dosa kecil pun tak sama. Bukan semua nabi mesti melakukannya. Terdapat beberapa golongan yang mendakwa para nabi 100% maksum. Antara yang paling melampau ialah Ar-Rafidah. Mereka berpendapat para nabi maksum sehingga tidak pernah lupa, tidak pernah lalai dan termasuk teramat faham. Jadi mereka pendapat Syiah ni nabi maksum sehingga tidak pernah lupa, lalai dan tersalah faham dia. Majmu' Fatawa jilid 4 muka surat 320. Setiap kesilapan yang dilakukan oleh para nabi kesilapan akan ditegur oleh Allah kalau silap nabi. Kemudian mereka segera bertaubat di atas dasar tindakan perbuatan yang mereka telah lakukan. Ada juga sebagian umat Islam menolak kenyataan ini kerana dosa bercanggah dengan kesempurnaan dan menunjukkan sifat kecurangan. Dia tidak patut bagi seorang nabi, namun begitu perlu difahami bahawa segala dosa yang dilakukan oleh para nabi boleh dihapuskan dengan taubat. Ia tidak mengurangkan kesempurnaan para nabi. Pelaku dosa tidak boleh dicela. Bahkan dalam banyak keadaan seorang yang bertaubat biasanya akan jauh lebih baik berbanding sebelum dia bertaubat. Begitu juga para nabi mungkin melakukan kesilapan dalam beberapa masalah keduniaan tanpa disengajakan.
Di samping memiliki akal yang sempurna, para Nabi mungkin tersilap dalam membuat keputusan berkenaan dengan masalah duniawi. Antara yang mengalami keadaan ini ialah Nabi Muhammad SAW sendiri. Rafiq bin Khudais berkata bahawa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk di sana di situ sedang mengahwinkan pohon kurma. Baginda bertanya, "Ma tasna'una?" Qalu kunna nasna'uhu. Qala la'allakum law lam taf'alu kana khairan fatarakuhu fanaqadat. Qala fadhakaru dhalika lahu faqala innama ana basharun. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bih. Idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana basharun. Maksudnya, apakah yang kamu lakukan? Mereka menjawab dia, inilah pekerjaan kami sejak dulu. Nabi SAW berkata, sekiranya kami biarkan saja, barangkali ia lebih baik pada kamu. Lalu mereka meninggalkannya, pokok kurma tidak dikahwinkan, sehinggalah penghasilan buah kurma merosot. Perawi berkata, kemudian mereka menceritakan keadaan yang mereka alami kepada baginda Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, aku hanyalah seorang manusia. Jika aku diperintahkan kamu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama kamu, maka laksanakanlah. Tetapi jika aku perintahkan sesuatu berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah seorang manusia yang mungkin tersilap. Lihat riwayat Muslim nombor 1107, rujuk keterangan yang sama dalam Al-Fatwa Al-Lajnah Daimah jilid 3 muka 4. Setakat itulah, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.